Okay. Okay. Okay, so apa yang kita belajar minggu lepas tu adalah cara untuk tekan kalkulator dan asas lah untuk awak tahu tentang tajuk sukatan membulat. Tajuk sukatan membulat ni tajuk yang agak mudah. Okey, dan kenapa kita pakai dalam radian? Cikgu bila cikgu tengok video minggu lepas tu, ada yang tanya, cikgu mesti pakai radian ke? Ya, memang sukatan membulat ni mesti ada, mesti guna radian. Okey, sebab radian dia lebih tepat lah dibandingkan dengan darjah. Okey, yang ini yang kita dah belajar minggu lepas, macam mana nak daripada darjah nak tukar kepada radian, iaitu nilai darjah tu darab dengan pi per 180. Kalau daripada radian pula, nilai yang kita darjah tu darab dengan 180 per pi. Dia terbalik kalau radian. Yang ini yang cikgu nak kata darjah ni dar pi. Okey, dar ni darjah, dia jumpa pi dulu. Okey, yang ini punya, yang kedua ni radian kepada ni rada. Okey, kalau nak daripada radian nak pergi kepada darjah, rada ni dia jumpa darjah dulu. Okey, darjah dulu baru per pi. Okey, yang ini awak kena hafal. Tetapi hari ni cikgu nak bagi tahu, ini pun cikgu baru semalam cikgu study, buka blog, jumpalah benda ni. Dia ada cara yang lebih mudah kalau awak tak suka pakai formula. Tapi walau bagaimanapun cikgu tetap kena ajar pakai formula. Cara yang lebih mudah ialah ni Okey, guna kalkulator. Awak memang suka guna kalkulator kan sebab pantas, cepat dan tepat. Okey, macam mana nak pakai kalkulator? Okey. Okey. Semua orang ada kalkulator kat tangan kan? Okey, kalau awak tengok dekat kalkulator awak, selalu bila kita on, dia ada huruf D kan? Okey, dia ada huruf D menyala ke atas, kecil je kan? Perasan tak benda tu? Ada. Perasan. Okey, awak tahu tak D tu apa? D tu mewakili degrees. Okey, ini bermakna setiap pengiraan yang melibatkan sudut, dia akan keluar jawapan dalam degrees ataupun darjah, bukan dalam radian. Okey, sebab komputer kita tu dah diprogramkan untuk degree automatik. Okey, so kalau kita nak tukarkan kepada radian, kita ikut step ni. Kita buat sama-sama nombor 1 sampai nombor 6. Okey, semua orang tekan kalkulator sama-sama lah. Okey, mula-mula pastikan huruf D pada bahagian atas skrin. Okey, semua. Okey, kemudian masukkan nilai radian yang nak ditukar. Katakanlah nilai radian tu 1.4. Okey, awak tekan 1.4. 1.4 radian. Okey, okey, selepas tu awak tekan shift answer. Jumpa tak shift answer? Okey, selepas awak tekan shift answer, awak nampak kat screen kalkulator awak ada, kenapa shift answer? Sebab bahagian atas shift answer tu, dia ada DRG. Kan? Okey, jadi dekat screen kita automatik dapat DRG kan? Sekarang ni kita nak tukar pada radian, kita tekanlah 2 sebab R tu untuk radian, D tu untuk degree. Okey, so kita tekan 2. Okey, bila kita tekan 2, kita ada dapat 1.7 R ke atas tu kan? Okey, lepas tu kita tekan sama dengan 1.7, 1.4. Okey. So sama dengan, kita dapatlah nilai sudut tu. Dapat tak? Boleh ke tak? Dapat. Cepat tak? Cepat. Cepat. Cepat dan pantas. Okey. Alhamdulillah. Itu kalau darjah nak pergi kepada radian. Okey. Sekarang ni, ini guna kalkulator. Tapi kalau awak nak guna formula macam cikgu ajar tu tak ada masalah. Boleh je. Cikgu tetap kena ajar. Okey. Kemudian kita tengok pula yang ni. Okey, kalau tadi radian, darjah kepada radian kan? Sekarang terbalik. Tadi nak tukar kepada radian kan? Sekarang darjah kepada radian. Okey, sama macam tadi, tapi awak kena apa ni? Okey, make sure
kalkulator awak tu atas dia D. Okey, kemudian awak tekan mode 4 kali. Mode. Okey, dia dapat DRG kan? Okey, sekarang kita nak tekan tekan 2 untuk pilih radian. Okey, tekan 2 untuk pilih radian. Okey, awak tengok bahagian yang menyala atas tu. Sekarang tadi D, sekarang dah tukar pada R, betul tak? Betul. Okey. So, kalau dia dah keluar huruf R ke atas tu, maksudnya pengiraan kita ni akan yang melibatkan sudut akan keluar dalam bentuk radian. Okay, so tadi kita try masukkan nilai 80.21 tu, tak payah bubuh bracket, masuk 80.21 saja. Okay, lepas tu kita tekan shift answer. Okay, kita pilih, lepas shift answer tu kita pilihlah 1. Sebab apa kita pilih 1? Sebab kita nak dalam darjah pula. Okay, kita nak dalam darjah pula. Okay, lepas tu kita tengah sama dengan. So kita dapat jawapan dia 1.399. Okay, boleh ke? Boleh ingat tak step ni? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Okay, so tapi cikgu nak ingatkan setiap kali awak nak tekan kalkulator, make sure mode kalkulator awak tu dalam keadaan yang betul. Okay, selepas dah jawab tajuk ni, awak kena reset balik. Sebab apa? Reset balik supaya nanti sebab tajuk ni je guna radian. Tajuk lain dia tak guna radian kan? So macam mana nak reset? Tekan shift mode, kemudian 3, all, done. Okay? Sama denganlah done tu. Okay? Mesti alert dengan mode kalkulator awak, sama ada dia dalam radian atau dia dalam apa tu? Degree. Okay? Sentiasa bila nak tekan kalkulator, sentiasa tengok dan dia biasanya menyala 1 sahaja. Okay? So harap awak boleh dapat ni. Nak guna kaedah cikgu ajar minggu lepas, guna apa tu? Guna formula boleh, nak guna kalkulator pun boleh. Tapi cikgu pasti awak sukalah guna kalkulator sebab lebih mudah kan? Betul tak? Betul. Okey, kita teruskan. Okey, yang ni panjang lengkap minggu lepas kita belajar. Cikgu recall balik nak. Formula yang kita tahu S sama dengan R pi. R ni sebenarnya J lah. Sebab R tu sebenarnya untuk radius. Kalau dalam bahasa Melayu J lah. Okey, dan yang ini cikgu rasa untuk luas, area luas. Luas cikgu akan ajar hari ni. Formula dia mungkin awak boleh catatlah dekat buku awak kan. Formula dia ialah 1/2 R kuasa 2. J lah J. Sebab dalam bahasa Melayu J, jari kuasa 2 pi. Jari kuasa 2 theta. Okay. Ini formula dia. Okay, luas sama dengan 1/2 jari kuasa 2 theta. Theta Okay. Dan theta ni mesti dalam unit radian. Untuk tajuk sukatan membulat. Okay, macam mana nak tahu tajuk tu tajuk sukatan membulat? Tengoklah bulat-bulat, benda bulat. Okay, kadang-kadang dia soalan kebat dia bagi apa yang bulat macam separa bulatan ke, tak cukup satu bulatan tapi dia tetap ada unsur bulat tu. Macam kipas ke, pizza ke kan. Okay, dia mesti dalam unit radian, bukan dalam darjah. Okay. Okay, yang ini contoh. Okay, contoh ni dia suruh, dia bagi OPQ merupakan sebuah sektor berpusat di O. OP dengan OQ 4. Okay, OP. Dekat gambar dia buat 4.2, 4 ni. 4.2 sini. Dia salah ni 4.2. Okay, dia careless sikit. Okay, so theta dia bagi dekat soalan 1.3
708. Okey, bila awak dapat soalan, langkah pertama ialah baca soalan. Baca sampai 3 kali kalau tak faham. Okey, semasa membaca, transfer apa maklumat yang tu dalam pada gambar rajah. Okey, lepas tu highlight apa benda dia nak. Sekarang dia nak luas. Okey, kalau nak luas kena pakai formula luas. Okey, kemudian inilah formula luas. Okey, dalam bahasa Melayu 1/2 J kuasa 2 nah. Okey, so kita masukkan maklumat yang diberi. Okey. Kalau kita kalau kita okey, kat sini dia dah bagi tahu perkara pertama kita patut guna rumus. Perlu tahu dan rumus mana patut digunakan. Yang kedua, kumpul maklumat yang telah diberi. Okey, kumpul maklumat yang telah diberi, tandakan pada gambar rajah. Kemudian kita rujuk pada rumus. Kalau rumus kata nak nilai theta, kita kena cari nilai theta lah. Kalau rumus kata nak nilai jejari, kita kena cari nilai jejari lah. Okey? Ataupun kadang-kadang dia dah bagi dah jejari, theta. Jadi dia suruh cari luas lah. Okey, tengok apa yang diberi, kita masuk dulu maklumat tersebut. Okey? So, luas unit dia dalam sentimeter persegi. Tak tulis pun tak apa unit tu. Sebab tak ada markah pun. Okey, kita teruskan. Okey. Yang ni pengetahuan yang awak perlu tahu. Kalau nak tanya-tanya boleh on mic. Okey, luas bagi semua segitiga ada rumusnya. Okey, awak dah pernah belajar luas semua luas segitiga, pernah belajar satu yang masa form 3 tu. 1/2 darab tapak, darab tinggi. Okey, yang ini yang asas lah. Okey. Okey, luas semua segitiga ada rumusnya dengan syarat ada sudut kandung. Okey, apa dia sudut kandung? Sudut kandung tu macam mana? Okey. Jadi sudut kandung tu sudut di antara dua garisan yang diberi nilai. Dia macam mulut buaya lah kan. Okey, ni lidah buaya. Okey, ni mulut dia. Okey, mulut buaya ni ni gigi buaya. Ni sudut kandung yang duduk dalam mulut buaya ni lah. Itulah dipanggil sudut kandung. Nanti cikgu macam mana sudut kandung? Sudut kandung ialah sudut yang kiri kanan dia ada dua garisan yang diberi nilai. Okey? Okey. Luas segitiga berlorek. Kalau kita nak cari luas segitiga berlorek ni, okey, formula dia setengah J kuasa 2 theta. Okey. Sebenarnya J kuasa 2 theta ni macam dia asalnya macam yang formula awak belajar masa form 3 ni. Okey, setengah darab J tu, darab J. Maksudnya dua garisan selari, katakanlah garisan X dengan Y. Okey. Jejari samalah. Tu yang J kuasa 2. Okey, sin theta. Kenapa sin theta? Okey, sin theta yang biasa kita belajar masa form 3 tu, dia macam ni kan. Okey, sudut 90 darjah kan. Okey, sin theta 90 darjah tu adalah 1. Okey. Kalau awak tak percaya, try awak tekan kalkulator. Sin theta 90 darjah berapa? Dia dapat 1. Jadi, kalau setengah J kuasa 2 darab 1, dapat dia balik. Okey, inilah formula asas yang awak belajar masa awak form 3 tu. Okey, bila ADMAT dia tak buat dah macam tu. Dia pakai setengah J kuasa 2 sin theta. Ini cikgu saja cerita tentang macam mana terjadinya formula ni. Untuk awak faham sebab awak baru berkenalan. Jadi cikgu ajar je lah kan. Okey. So, kita teruskan dengan buku teks. Sekejap ya, buku teks. Kalau ada nak tanya boleh bagi tahu on mic. Okey. Harap ampu okey di sana. Tak stres. Okey. Okey, kita teruskan. Okey, hari ni kita nak belajar apa? Kita nak belajar luas sektor suatu bulatan. Okey, hampa tengok ni pizza, sedapnya pizza ni kan. Okey, pizza rupa dia macam mana?
bulat kan? Okey, so kalau soalan kebat, apa-apa yang ada di persekitaran kita bulat, dia ada berkaitan dengan tajuk sukatan membulat. Okey, kita tengok keping pizza berjejari 10 cm dipotong kepada 10 potongan yang sama saiz. Jadi bolehkah anda anggarkan luas permukaan setiap potongan pizza itu? Apakah rumus yang boleh digunakan untuk menyelesaikan masalah ini? Okey, dia nak suruh anggarkan luas. Jadi awak nak tahu luas pizza tu, inilah gunanya belajar MX. Jadi awak kena pakailah formula luas, luas sektor minor OAB. Okey, yang ni kita dah belajar kan minggu lepas ni kan, luas sektor minor, sektor major. Okey, luas sektor minor, formula dia pi j kuasa 2, 360 darab theta. Okey. So, kita teruskan. Okey, kita teruskan dengan contoh. Okey, cari luas sektor. Okey, L bagi setiap sektor MON berpusat O yang berikut. Okey, luas sektor, formula dia setengah J kuasa 2 theta. Okey. Okey, theta ni dia bagi dalam radian. Kalau dia tak bagi dalam radian, tukar pakai kalkulator atau pakai rumus. Okey. Kemudian kita masuklah nilai. So, kita dapatlah luas A tu kita dapat 122.4. Okey. Untuk B pun sama. Guna rumus, masuk nilai, dapatlah jawapan. Okey. Untuk C tu dia lain sikit. Pasal apa dia lain sikit? Sebab dia bagi, dia nak dia bagi sudut reflect MON. MON tu dalam darjah. Jadi kena tukar darjah tu kepada radian dulu. Yang kat sini boleh guna kalkulator. Dan awak akan dapat dalam radian. Bila dah dapat radian baru pakai formula nak cari luas sektor tu. Okey, cikgu rasa senang je kan yang ni kan? Boleh kan? Okay, kalau cikgu laju sangat tak faham tanya tau. Okey. So, cikgu nak terus bagi petai soalan sebab apa? Cakap banyak-banyak tak jadi kan, tak best kan? Mat memang tak boleh cakap banyak-banyak kan? Okey, dia kena tanganlah. Teknikal kan, benda teknikal. Okey, kita tengok latihan kendiri 1.5. Okey, bagi setiap sektor bulatan A, O, B, soalan 1 ya. Berpusat O yang berikut, tentukan luasnya dalam sentimeter. Okey, macam mana nak cari luas sektor A, O, B dalam sentimeter? Okey, cikgu ajar awak dulu soalan. Mungkin ada yang dah cuba kan? Sana cikgu ada paste sebab cikgu perlukan ruang ni. Okey, kalau siapa laju dia boleh terus buat. Okey, ni dia. Okey, so siapa laju terus buat bagi jawapan ya. Okey, kita tengok bagi setiap sektor A, O, B berpusat O. Cari luas tembereng. Ni 1.6 Sorry. 1.6 pula. Sana. Cikgu dah buat dah siap-siap tadi. Luas sektor. Okey. Oh, cikgu lupa nak ni. Nak crop. Tak apalah. Cikgu buat tepi ni lah. Hampa tengok buku teks Okey. Siapa laju terus buat, mungkin dia dah belajar kat YouTube ke. Sebab zaman sekarang ni banyak sumber pembelajaran. Okey. So, luas sektor AOB untuk A tu.
Okey, cikgu lupa nak on mic. Okey, cikgu on mic dekat ni. Dekat laptop. Dia salah satu je. Tapi laptop dah hand okey. Dah dengar Alia? Alia dengar tak? Dengar cikgu. Alhamdulillah. Ni cikgu pakai handset je ni. Laptop cikgu hang. Tak tahu pasal apa. Okey, so jawapan dia 471.4. Okey, Fairuz, bunda kan kot? 471.4 bukan 0.3. Okey, 471.4. Okey, Cikgu, boleh tak? kenapa saya dapat 471.7? 471.4. Ni cikgu pakai handset dia ni. Pakai handset dia tak. Cikgu tak ada buku teks ni. Tengok kat laptop je. Okey, awak dah dapat buku teks. Okey. So, awak teruskan dengan soalan 2. Soalan 2 boleh buat tak? Soalan 2 tu, dia nak panjang, lengkok kan? Empat 471.4. Okey, teruskan dengan soalan 2. Biasalah main dengan internet ni dia masalah teknikal, tak tahulah. Tapi memang lately ni, internet rumah cikgu problem sikit. Yang D, ya ke? 0.3 sekejap, cikgu try tekan kalkulator. Okey. 0.5 darab 20 kuasa 2 darab 2.357. Wah, banyak ni. Macam-macam jawapan ni. Okey, hampa pakai radian tu 2.357 ke? Okey. 0.5 darab 20 kuasa 2 darab 2.357. Cikgu dapat. Ni, mungkin awak ni radian tu 2.357. Okey, 2.357. Set, ampun dapat berapa? 135 darab 3.142 per dengan 180. Kalau tak bunda tak dapat darab 20 kuasa 2 darab 0.5. Cikgu. Cikgu. Okey, Sakna, cikgu masuk balik. Harap okey dah cikgu punya ni.
dekat handset pakai line contoh dekat rumah Unify memang kadang-kadang dia lag. Lately ni lah. Okay, Sakno, cikgu cari balik. Cikgu try masuk balik. Okey. Cikgu tak buka mic. Okey, terima kasih sebab tegur Cikgu pun tak perasan. Okey. Okey, kita tengok Minta maaf. Okey. Kalau guna kalkulator terus memang dapat okey. 2.35619. Okey. Okey, so kita teruskan dengan soalan 2. Okey, so
Dia dah bagi 5 ni untuk jejari perimeter sektor bulatan 16. So untuk soalan 2 tu macam mana nak cari? Sektor suatu bulatan berjejari 5. Okey, jejari dia 5, perimeter dia 16. Cari luas dalam sentimeter sektor itu. Okey. So, kita kena katakanlah kalau awak tak tahu, awak lukislah gambar dulu. Okey, so jejari dia 5. Okey, perimeter semua 16. Lepas tu apa ni? Kalau perimeter semua ni 16, kita punya panjang lengkok dia 6. Alah, lag pula dah. Okey. Okey, ni 5. Dapat 15. Ya, dapat 15. Bagus. Ada yang cepat dapat. Okey, memang 15. Okey, ada yang tak dapat kan? Yang tak dapat tak apa. Cikgu buat je di sini panjang lengkok dia. Apa ni? 5 theta, ni 6. Okey, so theta dia sama dengan 6/5. So kita dapat 1.2 radian. So kita pakailah formula luas L sama dengan 1/2 J kuasa 2 theta. So kita dapatlah 1/2 25 darab 1.2. So kita dapatlah 15. Yang ni, okey. Okey, seterusnya soalan 3. Okey, soalan 3. Okey, siapa laju terus dia buat lah. Sebab ada buku teks kan? Okey. Okey, untuk soalan 3, dia kata rajah menunjukkan sebuah sektor meja EOF berpusat di O dan berjejari J cm dengan luas 195 cm. Persegi hitung nilai J dalam sentimeter. Okey, dia dah bagi dah luas 195. Okey, jadi luas, ni soalan 3 lah. Luas 195. Okey, so luas, apa formula luas? Tengah J kuasa 2, kemudian dia bagi radian theta kan, sama dengan 195. Jadi 1/2 J kuasa 2, theta tu tadi 3.9. Okey, 3.9. sama dengan 195. So kita darab-darab 1/2 darab 3.9 tu dapatlah 1.95 J kuasa 2. So kita dapatlah 195. So J kuasa 2 sama dengan 195. Kat sini nak pakai sisah-sisah terus pun tak apa. Okey. Bahagi dengan 1.95. So kita dapat J sama dengan 100. Okey, J sama dengan 10. So, okey, itu untuk A. Bagus. Ada yang dapat Ale pun dah dapat. Okey. Okey, good. Kita nak cari panjang pula. Okey. Ini A. So, kita nak cari panjang pula B. So, B tu SEF. Okey. SEF tu maksudnya panjang lengkok untuk EF.
Okey, EF tu kita tulis kecil je di bawah. Okey, J theta. Okey, J dia kita dah dapat tadi 10. Theta dia dah bagi 3.9. So, kita dapatlah 39. Okey, boleh ikut tak? Okey, kita teruskan lagi soalan C. Okey, soalan C dia nak apa? Okey, soalan C dia nak perimeter. Sektor meja EOF. Okey, perimeter sektor meja. Sektor meja tu sektor yang paling besar lah. Sektor meja. EOF. Okey. So, jejari ni sini perimeter dia ni dah 10. Sini pun 10 kan. So dapat 10 tambah 10 tambah kita dapat yang SEF tadi tu 39. Jadi tambah 39, so dapatlah 59. Okey, bagus Fairuz. Okey, cikgu harap boleh ikut lah walaupun ada sedikit masalah teknikal tadi. Memang internet rumah cikgu hari tu pun dah jadi dah. Tak tahu masalah apa, tak tahu lately ni. Orang curi kabel ke orang vandalism dengan ceritanya. Okey, kita teruskan dengan soalan 4. Soalan 4 lah. Kalau cikgu lajak sikit boleh tak? Cover balik waktu yang tercicir tadi. Kecil tak? Alhamdulillah. Okey, soalan 4. Okey. So, soalan 4 dia kata rajah di sebelah menunjukkan sebuah sektor VOW berpusat O dan berjejari 10 cm. Diberi bahawa luas sektor itu ialah 60 cm. Hitung nilai theta dalam radian. Okey, macam mana nak cari nilai theta dalam radian? Kalau nak tekan kalkulator terus pun boleh. Tak mau tekan kalkulator, ini cara dia. Okey, 1.5 darab kalau radian rada kan. Jadi darab dengan 180 darjah dulu per dengan pi. Pi tu berapa? 3.142. Okey, tapi kalau tekan kalkulator terus dapat 85 darjah 56 minit. Okey. Cikgu dia nak dalam radian. Oh, dia nak dalam radian. Okey, dia nak dalam radian. So, kalau nak dalam radian, 1.5 darab pi per dengan 180 kan? So, apa dapat apa? 1.2 radian. 1.2. Okey. Okey, sekarang dia nak panjang lengkok. Okey, soalan A yang ni lah. Yang cikgu kotakkan tu betul. Okey, so soalan A, dia nak apa? Dia nak panjang lengkok VW. Okey. Macam mana nak cari panjang lengkok VW? J theta. J theta kan? Okey, jadi okey. S VW sama dengan 10 dan 10 tu J, theta dia 1.2. Okey. So dapatlah 12. Okey, ada yang dapat dah 12. Okey, bagus. Kemudian nak cari perimeter. Nak cari C pula, dia nak cari perimeter. Perimeter sektor VOW. Okey, nak cari perimeter kita dah dapat tadi. Sini 10, 10. Cikgu salah tadi label kan. Cikgu pun pening sebab apa technical tadi. Okey, so 10, 10, 10, 10 tambah 12. So dapat 32. Okey, boleh ikut dah. Cikgu harap hampa tak pening lah macam cikgu pening kan. Pening pasal technical sini. Pening duk godek sana godek sini. Tapi
Cikgu percaya hampa boleh ikut lah. Kan? Boleh kan? Boleh ikut ya? Tak maaf lah noh. Boleh. Boleh. Okey, bila ada masalah teknikal, letih fikir pasal teknikal tu satu hal lagi kan. Jadi otak pun dah tak fokus. Tak maaf lah sikit-sikit silap tu. Kalau cikgu tersilap ke apa-apa, awak bagi tahulah. Maknanya awak alert lah. Awak sedang belajar lah, dapatlah tu. Kalau dia pandangkan cikgu syok sendiri je, tapi hampa tak dapat apa-apa kan. Okey, kita teruskan. Nak menentukan luas tembereng suatu bulatan. Macam mana nak tentukan luas tembereng suatu bulatan? Okey. So, kita tengok raja di sebelah menunjukkan sehelai alas meja yang berbentuk sebuah bulatan berpusat O. Okey, dengan corak berbentuk heksagon. Ni heksagon. Yang bentuk 4 segi ni. Ni heksagon. Heksagon ada berapa? Ada 6 kan? Okey, 6 sisi. Okey. Diterap di dalamnya. Renda yang dijahit di sekeliling heksagon pula merupakan tembereng bagi alas meja itu. Apakah maklumat yang diperlukan untuk mencari luas setiap renda itu? Okey, nak cari luas renda tersebut, kita perlu guna rumus. Rumus dia L sama dengan setengah J kuasa 2 theta dan rumus lain yang sesuai. Okey, mana-mana rumus yang sesuai ataupun rumus yang inilah. Okey. Barulah kita boleh selesaikan masalah ni dengan mudah dan cepat. Okey. So, dia nak suruh pakai formula setengah J kuasa 2 theta. Okey, kita tengok contoh bagi setiap sektor POQ berpusat O yang mencari berikut cari luas dalam sentimeter tembereng PRQ. Okey. So, awak kena tukar okey. Sana. Okey, 2.2 radian tu awak tukarkan kepada dalam darjah. Okey. Sebab apa dia nak tukarkan dalam darjah? Untuk A tu sebab nanti dia nak guna dekat luas. Okey. Dekat luas ni nanti dia nak guna dalam darjah. Okey, sebab tu dia tukar siap-siap. Okey, luas sektor POQ dia masih pakai radian. Okey. POQ dia masih pakai dalam radian sudut tu. Tapi luas segitiga POQ, okey, luas segitiga POQ tu dekat sin tu dia pakai dalam darjah. Okey. So kalau ada perkataan sin, depan dia ni, hampa kena pakai sudut ni dalam darjah. Kalau depan dia formula ada sin, hampa kena pakai dalam darjah. Kalau tak ada perkataan sin, mesti pakai dalam radian. Okey, boleh ke? Boleh. Alhamdulillah. Sajalah tanya nak respon hampa, takut lagi cikgu lag seorang-seorang, syok nak seorang-seorang je cakap seorang-seorang. Okey. So, okey. So, kita tengok luas tembereng PRQ tu. PRQ. Jadi, kita tolaklah dengan luas segitiga tu. Barulah kita dapat luas tembereng PRQ. Tahu kan tembereng kan? Tembereng yang warna hijau tu. Okay. So kita buat sama-sama lah noh. Tak best kalau kita sebut je tak best. Okay. So kita buat sama-sama. 1.6. Okey, 1.6 lah. Tengok muka surat 1.6, buku masing-masing. Okey. So 1.6 bagi setiap sektor AOB berpusat O yang berikut, cari luas tembereng ACB. Okey, luas tembereng yang mana? Yang warna hijau. Okey.
So untuk cari luas tembereng ni, kita kena tahu luas sektor AOB dulu. Okey, luas sektor AOB tu dia masih pakai dalam radian. Okey. Luas sektor AOB, nak cari luas sektor setengah J kuasa 2 theta, no? Formula dia. J kuasa 2 theta. So, setengah J dia 7 kuasa 2, theta dia dalam radian. Okay, sebab tak ada perkataan sin depan dia. So, hampa dapat 36.75. Okay, ni untuk sektor AOB. Okay, luas sektor AOB. Okay, yang mana yang AOB. Okay, so sekarang ni kita nak cari luas segitiga. Luas segitiga AOB sama dengan, okay, luas segitiga AOB ni formula dia setengah J kuasa 2 sin theta. Okay. Okay, so setengah jari dia 7 kuasa 2, ada perkataan sin, kena guna darjah. Hampa tekan kalkulator. Tukarkan 1.5 tu kepada darjah. Okay. So, bila hampa tekan kalkulator, ataupun hampa nak kira pakai formula pun boleh, 1.5 darab 180 darjah per dengan 3.142. So, hampa akan dapat 85 darjah 56 minit. Okay, so kita dapat 85 darjah 56 minit. So, kita dapatlah berapa? Dapat berapa? Okey, 24.44. Okey. Okey, luas sektor AOB 36.75. Luas segitiga AOB pula 24.4. So, kita nak tahu luas tembereng. Luas tembereng. Kita kena tolak lah. Tembereng ACB kita kena tolak 36.75, kena tolak dengan 24.44. So kita dapatlah 12.31. Boleh faham tak? Luas sektor AOB tolak dengan segitiga AOB. Dapatlah luas tembereng ACB yang hijau tu. Okey? Luas segitiga saja dia pakai formula setengah J kuasa 2 sin theta. Kalau ada pakai nombor sin theta, kena pakai dalam sudut. Kalau tak ada perkataan sin depan dia, kena pakai dalam radian untuk tajuk ni. Okey, bagus Fairuz, dapat 12.31. Okey, boleh ikut lah setakat ni? Cikgu, Ya. Boleh. saya nak tanya, kan yang luas AOB tu, AOB. guna formula dia 1/2 J kuasa 2 sin theta tu kan? Memang Ha. kena ada sin ke cikgu? Kena ada apa? Memang kena guna sin ke? Memang kena guna sin. Oh. Sebab apa? Sebab segitiga kita ni dia bukan segitiga 90 darjah. Yang cikgu terangkan tadi awal-awal tadi. Dulu-dulu masa form 3 kita belajar segitiga yang 90 darjah kan? 90 darjah. Okey, kalau sin 90 darjah,
sama dengan 1. Jadi kalau setengah darab tapak darab tinggi, darab 1, 1 tu dia hilang lah kan. Macam halimunan lah kan. Masalah sekarang ni segi ketiga itu tu bukan 90 darjah. Segi ketiga kita tu 85 darjah 56 minit. Sebab tu kena guna sin. Faham tak Bella? Faham cikgu, faham. Comel Bella, suara Bella kan. Rindu Bella ni, lama tak dengar suara awak semua ni. Okay. Tak tahulah bila boleh jumpa ni. Harap-harap kes turun lah kan. Kalau tak faham bagi tahu nak kat mana tak faham. Cikgu bimbang, cikgu syok sendiri je. Okay, kalau ada cikgu tersilap apa-apa bagi tahulah. Maknanya awak alert lah. Biasalah kan manusia, dia ada jugalah kadang-kadang tercareless sikit. Masa belajar tak apa, dalam peksa jangan careless. Okay, kena buat betul-betul. Okay, so kita dah A tu kita dah buat, try buat B. Okay, B macam mana pula nak buat B? Okay. Macam mana nak buat B? Sama juga. Okay, B pula. Okay, mungkin ada yang dah laju. Dia boleh terus, siapa yang laju tu boleh terus buat. Okay, B tu kita kena cari luas sektor AOB dulu. Okay, luas sektor AOB. Nak cari luas sektor AOB pakai formula 1/2 J kuasa 2 theta. Okay, 1/2 J dia berapa? J dia 10. Okay, theta dia dah bagi 2/3 pi. Okay, so tekan kalkulator. Okay, tekan kalkulator, kita akan dapat 104.73. Okay, itu kita cari luas sektor AOB. AOB. Kita cari luas sektor AOB. Okay, luas sektor AOB yang cikgu warna merah kan ni. Kita baru cari yang ni. Sekarang kita kena cari luas luas segitiga pula. Sebab kita nak tembereng saja, tembereng yang hijau. Okay, so luas segitiga AOB, formula dia setengah J kuasa 2 sin theta. So 1/2 jejari dia 10 kuasa 2 sin. Yang ni kena tukar pada sudut. Ada perkataan sin depan dia kena sudut. Okay. So tukar pakai kalkulator ataupun nak pakai formula pun boleh. Okay. Pakai kalkulator macam cikgu ajar tadi. So, kita dapat 120 kan? Okay. So, sekarang ni, bila awak tekan kalkulator, ada dah yang dapat 61.43. Bagus. Okay, so kita dapat 43.30. So, kita nak cari luas tembereng. Siapa tak dapat, boleh tengok dekat cikgu. Siapa dapat teruskan dengan soalan C. A, B, C. Okay, tembereng yang warna hijau tu. Jadi, 104.73 tolak 43.30. Kita dapatlah 61.43. Okay. Ingat ya, luas sektor AOB yang cikgu warnakan merah. Kena tolak dengan luas segitiga, dapatlah yang hijau ni.
Okey, luas segitiga memang kita pakai formula setengah J kuasa 2 sin theta. Sebab apa? Sebab sudut tu 120 bukan 90. Okey. So teruskan dengan soalan C. Nak bagi awak cakap Awak try buat sendiri C, lepas tu bagi tahu jawapan kat cikgu. Okey, boleh type. Okey, harap awak boleh ikut lah nak. Okey. Mungkin ada yang dah dapat. Siapa yang dah dapat boleh bagi tahu jawapan dia berapa. Okey, tapi cikgu bimbang juga ada yang menangis bucu katil. So cikgu buat jugalah tepi ni kan. Nak cari luas tembereng, mula-mula cari luas sektor. Luas sektor yang mana yang warna pink yang cikgu warnakan ni. Okey, cari luas sektor. Apa formula nak cari luas sektor? Okey, ada yang dapat dah 2.049. Okey, Fairuz, bagus. Dapat dah. Fairuz teruskan dengan D ya. Okey, siapa tak dapat, tak apa, tengok cikgu terangkan. Okey. So, siapa tak dapat, boleh tengok. Kita cari luas sektor AOB. Okey, sama dengan 1/2, 5 kuasa 2. Darab dengan radian dia bagi dah. Okey, dia tak bagi. Dia bagi dalam darjah, kena tukar pada radian. Darjah nak tukar pada radian, tekan kalkulator boleh, ataupun 58 darjah tu darab dengan 3.142 iaitu pi per dengan 180. Okey, so awak akan dapat 1.012. 1.012. So sama dengan 12.65. Okey, so untuk luas sektor yang cikgu warnakan dengan warna pink. So sekarang kena cari luas segitiga pula. Luas segitiga AOB pakai formula setengah J kuasa 2 J kuasa 2 sin theta. Okey, sin theta. Sin theta. Okey, 1/2 jejari dia dah bagi dekat sini 5, ni pun 5, jadi 5 kuasa 2. Sin theta 58 darjah. Okey, ingat sebelah perkataan sin mesti dalam darjah, bukan dalam radian. So, kita akan dapat 10.601. So, luas tembereng ACB kita akan dapat 12.65 tolak dengan 10.601, kita akan dapat 2.049. Okey? Siapa boleh ikut setakat ni? Angkat tangan. Apa yang kita belajar hari ni dia boleh ikutlah. Okey. Alhamdulillah. Ramai. Cikgu seronok tengok ni. Sebab apa? Taklah cikgu tak syok sendiri kan. Awak faham apa cikgu ajar kan? Okey. Alhamdulillah. Okey, kita teruskan. Soalan D. Okey, soalan D. Boleh cuba? Soalan D. Nak bagi awak cakap soalan D tu. Awak tengok kat buku teks soalan D. Okey.
Try buat, nanti bagi tahu jawapan kat cikgu. Okey, boleh tengok dekat buku teks buat soalan D. Bagi tahu jawapan kat cikgu. Cikgu nak tahu juga awak boleh buat tak? Sebab dah tunjuk 3 kan? Okey, soalan D jawapan dia sana. Ya, 42.52. Semua orang dapat ke? Okey. Dapat, Alhamdulillah. Okey, kita teruskan dengan soalan 3. Muka surat yang sama juga. Soalan 3, 1.6. Okey. Soalan 2 tu awak try lah sendiri nanti. Okey, so soalan 3. Okey. Kita tengok soalan 3, rajah di sebelah menunjukkan sektor HOK. Okey, sektor HOK. Bagi sebuah bulatan berpusat O dan berjejari 4. Okey, 4. Jejari ikut mana pun P, dia 4. No? Panjang perentas HK adalah sama dengan jejari bulatan itu. Maknanya sini pun 4. Sebab tu dia buat tanda ni. Sama, ni segitiga sama kaki kan. Okey, dia suruh hitung HOK dalam radian. Okey, HOK dalam radian. Dia nak dalam radian. Kenapa pakai radian? Radian ketepatan dia lebih. Okey, so macam mana nak kira dalam radian? Okey, kalau dia kata segitiga ni semua sama, ni 4, ni 4, ni 4. Maknanya segitiga tu 60 darjah. Okey, maknanya 60 darjah. Okey. Sini 60, 60, 60. 60 darjah, 60 darjah, 60 darjah, dapatlah 180. Sebab apa? Sebab semua je sama. Okey, jadi awak tukarlah kepada radian. Nak tukar kalau dalam formula 60, kalau nak pakai kalkulator terus pun boleh. 60 darab 3.142 iaitu pi, nilai pi. Pi memang nilai dia 3.142. Per dengan 180, so awak dapatlah nilai radian dia adalah 1.047. Okey? So itu untuk soalan A. Kita nak B pula. B sama je macam tadi. Kena cari luas sektor HOK dulu. Kemudian luas segitiga HOK. Lepas tu baru dapat luas tembiring. Tolak lah kan. Luas sektor tolak luas segitiga. Sama je macam tadi. Okey. Tapi kalau siapa dapat terus tulis jawapan. Mungkin ada yang terus laju buat. Dia tak nak tunggu cikgu. Tak apa. Okey je. Cikgu, siapa yang tak dapat cikgu tunjuk. Siapa dapat buat dia terus. Okey, ada yang dapat dah 1.448. Fairuz dah dapat dah. Bagus Fairuz. Laju Fairuz. Okey. Okey, Fairuz boleh teruskan dengan soalan-soalan lain lah. Okey. So, siapa tak dapat cikgu tunjuk juga di sini. Di bimbang ni ada yang menangis bucu katil. Okey, so B. Luas dia
luas sektor HOK pakai setengah pi J kuasa 2 theta. Pi pula dah setengah J. J kuasa 2 theta. Tengok cikgu hampa sebut. Okey, masuk nilai. Jari dia kita dah tahu 4 kuasa 2. Theta dia kita dah dapat tadi 1.047 dalam radian. Okey, jangan silap. Okey, so kita dapat 8.376. So itu luas sektor HOK. Okey, luas sektor HOK yang mana yang cikgu warnakan warna pink ni. Yang cikgu tebalkan ni. Itu luas sektor. Okey, ini luas sektor. Okey, sekarang ni kita nak cari segitiga pula sebab dia nak tembereng kan. So, nak cari luas segitiga HOK. So, formula dia setengah J kuasa 2 sin theta. Jadi, setengah J 4 kuasa 2 sin dalam sudut 60 darjah. So, kita dapatlah 6.928. Sana. Hello. Waalaikumsalam. Kat rumah. Nak masak apa ya? Ada udang je. Bubur nasi je tadi. Ada kelas ni. Okay. Thank you. Bye. Hampa dengar lah perbualan kan. Nasib baik, nasib hampa lah kan. Alah, terlef lah dah. Okay. Okay. Apa? Okay, minta maaf lah no. So, siapa mana tak tahu tadi. Okay, 8.376 ni tolak dengan 6.98. So, dapatlah nilai dia ialah 928. So, dapat nilai dia 1.448. Okay. Boleh tak? Boleh ikut tak? Boleh. Alhamdulillah. Cikgu nampak cikgu punya nombor tu terleft. Tu yang cikgu risau tu. Okay. Kita tengok soalan 3 dah selesai. Okay, menyelesaikan masalah yang melibatkan luas sektor. Okay, masalah yang melibatkan luas sektor ni sama je. Cuma dia bagi gambar tu dalam bentuk macam ni lah. Kipas ke, pizza ke. Tapi cara dia sama je. Cuma dia bagi dalam apa yang ada di dalam sekitaran kita. Okay, bila nak selesaikan masalah, awak kena faham masalah dulu. Lepas tu, rancang strategi. Lepas dah rancang strategi, kena laksanakan strategi. Dah laksana strategi tu, buat pengiraan lah. Buat pengiraan macam tadi. Okay, kemudian awak kena buat refleksi lah. Buat refleksi tu maksud dia, logik tak logik jawapan yang awak dapat tu. Okay, kalau tak logik, awak kena semak balik lah step tu. Okay, luas tak boleh ada negatif. Itu masa kita berefleksi, kalau kita dapat negatif, maknanya kita ada salah lah tu. Sebab luas tak boleh negatif. Luas, panjang, umur, tak boleh negatif. Okay, so ni soalan 1.7 ni. Dia bagi dalam bentuk gambar, inilah macam jam, CD semua tu kan. Okay. So yang ini ni,
kita kira soalan bentuk kebat lah juga ni kiranya. Okey, soalan bentuk kebat. So yang ini ni ada kita nak buat ke? Nak buat sama-sama ke nak latihan je? Macam mana? Nak buat sama-sama? Okey, tak apalah, kita buatlah soalan satu sama-sama, 2, 3, 4 hampa buat sendiri lah. Kecil tak macam tu? Boleh. Okey. Kan hampa letih dah. Ada yang kata latihan. Okey. Tak apalah, cikgu buat satu je soalan. 2, 3 hampa buat. Okey, Raja di sebelah menunjukkan sebuah taman SRT. Okey, SRT. Okey, taman tu. Taman dia bentuk apa? Separabulat, hemisfera. Okey. Semi bulatan berpusat O dan berjejari 12 cm. Okey, bila baca soalan masukkan maklumat. Kawasan berumput PQR yang hijau tu berpusat O dan berjejari 16 cm. Okey, kawasan berwarna coklat cair pula akan dipagar dan ditanam dengan pokok bunga. Okey, diberi panjang lengkok PR ialah 14. Okey, dia dah bagi dah panjang lengkok. Cari panjang pagar dalam meter yang digunakan untuk memagar kawasan tanaman pokok bunga. Okey, macam mana nak cari pagar? Okey, kalau dia sebut pagar tu maksud dia suruh cari perimeter. Okey, perimeter tu ukur keliling ataupun pagar. Okey, so nak cari perimeter tu kita dah dia nak okey. Pagar SRT Jadi SRT. Okey, dia nak cari pagar ni. Keliling ni. Dia nak panjang pagar yang digunakan untuk memagar kawasan tapak bunga. Okey. Okey, so kita kena guna panjang lengkok dulu nah. Kita nak tahu panjang lengkok. Okey, panjang lengkok S. Panjang lengkok ialah S. Tapi panjang lengkok untuk SRT. Okey. Okey, berapa panjang lengkok untuk SRT? Okey, dia ada bagi tahu apa dia ni? Panjang lengkok SRT 12 pi. Okey, 12 pi. Okey, macam mana dapat 12 pi ni? Dia kan S sama dengan J theta. Jejari dia 12. Theta dia pi. Pi tu 180 sebab separuh bulatan. Sebab tu dapat 12 pi. Boleh ikut setakat ni? Boleh. Okey, sebab dia separuh bulatan. Separuh bulatan 180. Sebab tu dapat 12 pi. Okey, so kita dapatlah kalau kita darab dapat 12 pi darab pi. Pi tu 3.142. Okey, 12 darab 3.142 akan dapatlah 37.70 meter. So, S ke P tambah Q ke T. Okey, S ke P tambah sana. Tambah Q ke T. Okey, okey, Fairuz dah dapat dah berapa? Fairuz dapat 75.70. Bagus. Okey, so kita dapat 75.70. Ya. Okey, S ke P tu dia adalah 24 S ke P tu 24. Kemudian tolak dengan 16. Okey. S ke P ni 24. Ni sebab apa?
dari sini ke sini dia kata SP, okey. So, kita dapat 8. So, panjang pagar tu kita dapatlah 37 yang kita dapat lengkok tadi tu. Panjang pagar 37.70 tambah 8 tambah 14 tambah 16. So, kita akan dapat 75.70. Okey. Okey, boleh ikut tak setakat ni? Boleh. Okey, boleh. Okey, so untuk luas kawasan dalam meter tanaman pokok bunga itu, awak kena macam tadi juga, kena cari luas sektor PQR. Kemudian kena cari PQR, kena cari luas semi bulatan SRT. Okey, jadi kita dapatlah luas kawasan tanaman pokok bunga. Okey, kita cari luas sektor PQR. Kita cari luas semi bulatan SRT. Barulah kita dapat luas kawasan tanaman pokok bunga. Okey. Luas semi bulatan SRT tu akan tolak dengan luas sektor PQR. Okey. So di sini cikgu tunjuklah. Okey, SPR tu dia kata tadi 14. Dia dah tunjuk dah dekat gambar aja 14. Okey, so S ni J kuasa 2 kan. J theta sama dengan 14. Jadi J jejari dia 16 theta per dengan 14. So theta sama dengan 14 per 16. Kita dapatlah 0.875. Okey, so seterusnya. Wah, dah lari dah. Okey, ni. Okey, so seterusnya kita cari luas sektor. Luas sektor PQR 1/2 J kuasa 2, J tu 16. 16 kuasa 2 darab theta dia dalam radian 0.875. So kita dapat 112. Okey, kita cari luas semi bulatan. SRT. Okey, semi bulatan. Semi bulatan kan satu bulatan semi bulatan kan separuh. Pi J kuasa 2 tau. Kalau satu bulatan pi J kuasa 2. Kalau semi bulatan 1/2 J kuasa 2 lah. Kan? Okey.
formula bulatan ni. Okey, jadi setengah jejari dia apa ni 12 kuasa 2 theta. So awak dapatlah 226.22. Boleh dah setakat ni, boleh ikut dah? Kalau boleh angkat tangan. Tak, siapa kata boleh angkat tangan setakat ni? Setakat ni. Okey. Okey, so nak cari luas kawasan tanaman pokok bunga. Okey, so nombor besar tolak nombor kecil lah kan? Sebab luas tak boleh dapat negatif. Tolak 112. So kita dapat 114.22. Okey? Boleh ikut tak? Okey, cikgu rasa sampai di sini. Kita jumpa lagi insya-Allah next week ke. Okey, tapi latihan untuk awak soalan 2, 3, 4. Okey, harap awak boleh buat, cuba dulu. Okey, so cikgu minta maaf lah kalau ada banyaklah kekurangan kan. Okey, so cikgu minta maaf dan cikgu harap kalau tak dapat banyak, dapatlah sikit. Adalah belajar sesuatu.